Okey, hari ni kita akan belajar tajuk Scratch. Macam mana awak nak masuk Scratch? Awak kena pergi dekat laman web. Awak masuk je dekat mana-mana browser, sama ada dalam Google atau dalam Yahoo. Contoh, cikgu tunjuk dulu cara dia. Okey, boleh nampak tak? Nampak skrin tak? Nampak. Okey, contoh awak masuk dulu, cikgu pilih, cikgu masuk dalam Google. Lepas tu, awak pergi dekat browser, awak type Scratch. Okay. Kemudian awak ambil yang tajuk ni, https dan titik bertindih /scratch.mit.edu. Okay, boleh ambil, boleh salin ni ataupun ni. Okay, cikgu akan copy ni, saya akan letak dekat ruangan chat. Jadi awak boleh tengok nanti. Sekejap ya. Okay, itu dia punya link kalau awak nak tengok nanti ya. Baik, bila awak dah masuk dalam ni, awak pun klik Scratch ni. Baik. Pertama sekali awak kena login. Macam saya dah login dulu. Ni saya dah login. Bila awak nak login, awak masuk aja email apa-apa dan awak cipta awak punya nama. Kenapa kita perlu login? Supaya bila apa-apa yang awak buat, dia akan save dalam ni. Ni secara online. Dia akan save. Dan dia sebenarnya boleh juga kalau awak nak buat secara offline, awak pergi dekat belah bawah sekali ni. Nanti dia akan kata download secara offline. Ni download ni. Nampak tak ni? Dekat resources ni ada perkataan download. Siapa yang ambil, okay, awak akan klik ni, nanti dia akan terus ada dalam PC awak ataupun laptop awak. Tapi kalau awak tak nak download pun tak apa, guna saja yang online, buka saja, masuk je dalam laman web ni. Awak kena login. Cikgu rasa awak ada Facebook, awak ada Instagram kan? Cara dia sama. Awak daftar, masukkan awak punya nama, lepas tu letak awak punya password dah awak kena ingat lah. Kalau nak senang awak save saja password tu. Okay? Okay, hari ni kita nak belajar dalam ni sebenarnya dia ada ajar banyak lah. Apa kegunaan Scratch ni, awak boleh buat permainan awak sendiri, awak boleh buat apps awak sendiri, awak boleh buat macam-macam dalam Scratch ni. Okay? Jadi cikgu nak tunjuk secara basic supaya awak nampak apa idea Scratch yang kita nak kena belajar, sebab awak akan guna benda ni nanti sekolah menengah. Jadi awak kena tahu asas dia. Okay, kalau nak belajar sendiri awak akan klik dekat explore ni. Dalam ni dia ada. Siapa yang masuk dalam Cumbaka, kita ada pakai yang blok-blok tu kan. Yang ni exactly sama macam Arduino punya set tu. Tapi ni dia secara online. Maksudnya awak guna kat sini. Dia tak ada, dia sama je, lebih kurang. Okay. Yang ni semua yang orang-orang dah buat lah game-game ni. Nanti awak boleh tengok macam mana dia orang buat. Ni adalah ideas. Dekat dia ni, kalau awak nak belajar sendiri, awak boleh klik choose tutorial untuk awak tengok apa benda. Macam mana nak buat, apa aktiviti dia. Okay. Semua ada dekat dalam ni. Yang ni adalah get the entire collection of coding cards. Awak boleh download PDF ni. Boleh tengok apa benda, dia punya coding-coding yang dia gunakan. Okay, untuk hari ni cikgu nak tunjuk awak kena pergi dekat create. 2 minggu lepas saya dah bagi nota kan. Awak buat nota tentang feature-feature dalam Scratch. So ini adalah paparan dia. Tunggu sekejap, dia tengah loading. Ni paparan dia. Ingat tak yang cikgu bagi dalam nota tu? Inilah benda dia. Dalam ni, yang ini adalah kod. Maksudnya kat sini kod-kod ni untuk awak nak buat motion dalam ni. Kalau maksudnya kalau awak nak buat pergerakan, move, tapi dia semua guna dalam English. Tapi English yang simple yang awak tahulah.
move 10 step. Yang dalam 10 semua ni awak boleh tukar. Kalau awak nak suruh lari 110 ini awak boleh tukar. Ni turn ke mana, berapa degree, turn ke kiri, berapa degree, go to mana, okay. Lepas tu glide, awak nak point kat mana, ni dia semuanya arahan. Yang ini loops. Loops ni dia lebih kepada kalau awak nak cakap say hello ke, nak masukkan untuk think ke, dalam tu ada. Yang ni yang untuk sound, selalunya arahan untuk kita masukkan sound. Okay. Baik, yang ini adalah event. Event ni selalunya bila kita nak memulakan sesuatu coding, memang kita akan guna event dulu. Kita kena klik yang ni dulu. When klik apa? Okay. Control, selalunya kita nak control dia sama ada arahan tu kita nak buat berapa second ataupun kita nak repeat, nak ulang arahan tu. Ni control. Sensing ni semua adalah arahan yang berbentuk macam nak tukar color ataupun jarak mouse ada dalam ni. Operator yang ni lebih kepada macam matematik. Awak nak masuk ke arahan matematik macam cikgu ada buat satu program nama dia macam gedung matematik lah. Awak tanya je dia terus jawab. Maksudnya bila awak buat program tu macam yang cikgu buat nanti cikgu tunjuk contoh. Kalau awak tak tahu sifir, awak buka dia, awak tanya dekat dia, masukkan aja 8 kali 3, so dia terus jawab. Cikgu ada buat program macam tu. Ni lah kegunaan dia kalau awak nak buat. Ni variables ni adalah dia punya ni lebih banyak lagi lah, nanti kita akan tengok. Ni make a block. Ni yang lain, ni dah lebih mendalam. Okay, untuk hari ni cikgu nak awak tengok muka surat melakukan pergerakan secara rawak. Okay, cikgu nak awak buka muka surat. Mari kita cuba terus senang. Sekejap ya. Okay, tengok muka surat 61. Tengok muka surat 61. Kalau awak tengok kat sini, dia ada tunjuk contoh kan. Amali aplikasi, melakukan pergerakan secara rawak, lancarkan aplikasi Scratch. Awak tengok buku teks awak Cikgu baca daripada buku teks. Kalau kat situ dia ada langkah, kategori blok atau cara dengan segmen atau cara. Okay, sebelum tu, cikgu tadi lupa nak terang. Yang ni kostum. Kostum ni gambar yang awak boleh pilih untuk masukkan dalam program yang awak nak buat. Yang ni yang gambar asal dia adalah kucing. Sebab tu dia panggil Scratch. Tapi kalau awak nak tukar gambar ni, awak boleh pergi dekat bawah ni. Ada choose a costume. Dalam ni ada banyak gambar. Ada animals, ada people, ada fantasi, ada dance, ada music. So awak boleh pilih lah mana yang sesuai. Dan sebenarnya kalau awak tak suka semua gambar dalam ni, awak boleh ambil gambar awak sendiri. Awak ambil gambar kat internet. Lepas tu awak upload dalam ni dah awak guna. Faham tak? Okay. Ni. Lepas tu dia ada juga background. Maksudnya kita boleh tukar belakang ni. Awak nak tukar bentuk lah. Tak nak. Yang ni kalau upload ni, kalau awak nak upload awak punya gambar kat sini. Upload kostum. Yang ni surprise ni adalah dia punya tu. Yang ni pin, maksudnya awak lukis gambar awak sendiri dalam ni. Awak tak nak awak lukis. Tapi bila awak nak lukis, awak kena adalah pen untuk lukisan tu kan. Awak kena klik, connect dengan awak punya PC ataupun laptop. Tu payah sikit lah sebab awak kena lukis dalam ni. Tapi dalam ni memang awak boleh buat sebenarnya. Okay. Baik. Kalau untuk change background, choose backdrop. Ni. Ni awak boleh pilih. Contoh katalah cikgu pilih dekat forest. So gambar tu jadilah dekat forest. Faham tak? Maksudnya sebelum awak nak buat sesuatu program tu awak kena thinking dulu awak nak buat apa.
situasi tu di mana. Semua benda ni semua ada. Jadi contoh kucing ni, cikgu letak kucing ni di jalan dekat hutan lah, dekat kan. Macam tu. Okay. Baik, dah faham yang ni. Yang ni sounds. Ini untuk kita masukkan sound, awak boleh pilih apa-apa sound. Yang ni sounds meow. Kalau nak pilih dalam ni ada banyak lagi sounds. Ada macam-macam. Awak boleh tengok nanti. Okay? Baik, kita teruskan kita punya projek. Baik, kita tengok yang ini. Okay, dia kata tentukan segmen atom. Mula-mula masuk event. Cara nak tarik dia, kalau dia kata event, so awak pergi je dekat event ni, keluarlah benda ni kan. So awak tarik ni, when click, tarik, lepas. Masuk dia event. Lepas tu dia kata setkan kedudukan awal, ni kita tiru dia dulu. Kita follow dulu. Okay, nanti baru awak nampak. Dia kata motion. Jadi kita pergi dekat motion, awak klik kat motion. Dia kata set X to 0. So kita cari yang perkataan set X to. Yang ini dia buat, awak sambung dekat bawah. Ni set X to negatif ni awak tukar. Ni awak boleh tukar kepada 0. Lepas tu dan set Y to 0. Ambil Y pula. Set Y to 0. Nampak tak cikgu buat ni? Terang ke tidak? Nampak. Clear ya? Okay. Set Y to 0. Lepas tu dia kata masukkan gelung kawalan berterusan. Maknanya kalau kita nak forever, kita kena pergi dekat control. Klik kat control. So awak ambil forever, letak dekat bawah dia. Awak follow je step ni. Lepas tu dia kata kita nak dia berlaku sebanyak mana. Okay, sensing, key, space. Okay, pergi dekat sensing. So kita masukkan key, space, press. Ikut arahan dia, masuk dekat situ. Forever, tapi yang ini dia ada if kan. Pergi kat control dulu. Cari yang ada if ni. If then. Ni. Masuk bawah dia. Lepas tu baru kita masukkan sensing. Dia kata key space. Cari key space. Okay ni kita masuk dekat dalam ruang ni. Atas ni. Ni. Nampak? Awak lepas. Okay, press then. Okay, lepas tu paparkan objek looks. Looks, kita pergi dekat looks. Cari show. Nanti. Tak ada e-learning, nanti dulu. Okay, cari show. Lepas tu, bila operator, masukkan dekat operators. Okay, awak pergi dekat glide. Tadi dekat motion tadi dia suruh masuk dulu glide. Glide 2 second, 2x dengan y, glide 2 second. Okay, ambil yang ini. Letak dekat bawah show. Letak dekat bawah show. Yang dalam ni kita tukar kepada 2 second. Okay. Kemudian random 200 kepada ada X gitu. X 0, Y pun 0. Okay. Lepas tu baru kita masukkan operator. Yang ni tadi dekat motion kan. Okay, baru kita masukkan operator. Operator kita ambil yang pick random. Ni, pick random.
Yang ini kita letak dulu kat bawah. Dia kata tukar ke, ya? Ada orang nak masuk. Oh ya ke? Sekejap ya. Tak boleh masuk ke? Sebab cikgu dah buat auto admit tu. Dah. Okay, pick random ni 200. Awak nampak kat mana cikgu ambil? Lepas tu negatif 200. Cikgu ikut follow yang betul-betul dalam buku teks ni. Ada lagi ke nak masuk? Awak kalau orang masuk tu boleh admit kan ke? Yang lain boleh ke admit kan? Boleh. Awak klik je ya. Yang ini pick random. Mana lagi? Pick random, maknanya ada dua kat sini. So cikgu isikan dulu 150 to 100, negatif 150. Yang ni 150 kepada negatif 150. Okey, lepas tu baru kita masukkan dekat dalam dia. Banyak apa tu ya? Okey, yang ni awak masuk kat mana tau? Masuk dekat X. Yang 200, negatif 200 ni tarik dia, pergi dekat yang X00 tu, awak pergi dekat dia. Lepaskan. Nampak tak? Yang ni awak pergi dekat Y, masuk, lepaskan. So dia jadi macam tu. Okay, sekejap cikgu tarik. Boleh nampak tak? Nampak tak? Dia sama je. Okay, nampak. So yang last kali dia kata masukkan, sembunyikan objek looks. Pergi dekat looks. Okay, dan kita cari height. Kita akan cari height ni, kita masuk je bawah glide ni. Okay, settle. Kita tengok apa jadi pada kucing ni. Nak tengok apa jadi pada kucing ni, kita akan klik bendera hijau ni. Okay, ni kita klik ni. Dia tak bergerak pula. Sekejap, nampak dia ke mana tu? Tadi mula dia dekat sini kan? Maksudnya, bila cikgu klik, dia pergi ke sana. Jadi, yang X ni maknanya arah gerakan dia lah. Kalau awak tukar, awak boleh tukar je. Mana-mana awak nak tukar. Katalah cikgu tukar 300. 300. Apa jadi kalau cikgu tukar negatif 150? Kita tengok ya. Dia dah pergi ke sana pula. Maksudnya ini adalah awak kena tahu kalau XY tu awak tentukan berapa dia punya tu, berapa kedudukan yang awak nak, awak kena try and error lah kat situ. Okay. So ini arahan untuk pergerakan secara rawak. Suka-sukalah dia nak lalu ke mana. Kalau cikgu try tukar yang ni 3,5 tu 150 apa jadi? Tempat yang sama jugalah, lebih kurang. Okay, kalau ni tak ada negatif, apa jadi? 200. Lebih kurang je. Okay, ini untuk pergerakan secara rawak. Baik, sekarang cuba kalau kita tengok macam mana nak paparkan dialog. Macam mana kita nak keluarkan dialog untuk dia. Awak buka surat 62. Apa sekarang ni? Okey, 11:17. Okey, kita tengok dia punya arahan tu. Yang ni kalau awak dah buat, awak boleh save lah. Awak klik, pergi dekat title ni. Cikgu nak save tajuk hari ni, pergerakan secara rawak.
Okay, so awak boleh save. Bila awak save, kalau awak dah login, jadi dia akan simpan dalam awak punya file ni. Ni, dalam file ni, ni yang cikgu dah buat. Nampak tak? Cikgu nak tunjuk ni yang jom Sife ni. Cikgu tengok ni yang cikgu buat ni. Ni idea cikgu sendiri cikgu buat. Jadi nanti cikgu nak awak pun buat projek sama dengan kawan ni. Okay, kita tengok apa ada dekat dalam jom Sife ni. See inside. Ni yang cikgu buat. Cikgu buat apa dia? Maksudnya kalau katalah, sekejap bila dia akan tanya selamat datang ke ruang pelajar, lepas tu dia jawab jom hafal Sife, dia kata masukkan nombor pertama. Katalah cikgu masukkan 8. Okey, lepas tu kita tanda right, lepas tu masukkan nombor kedua. Okey, cikgu kata 2. Dia kira hasil darabnya 16. Jadi cikgu nak nanti awak buat sendiri awak punya, awak nak yang macam mana, awak nak buat apa. Dia boleh macam-macam. Okay? Tapi kita kena, sebenarnya nampak macam susah kan, tapi bila awak cari nanti dalam ni coding ni ada je. Awak type je coding tu, dia ada je. Okay? Ni contoh. Baik, kita pergi new. Sebab kita nak cuba buat yang mengeluarkan bunyi tu. Okay? Awak tengok muka surat 62. Yang ni kita tukar. Kita tak nak pakai si kucing ni, cikgu tukar sprite ni. Okey, cikgu akan kita cari sprite lain. Mungkin cikgu akan pakai AB. Okey, yang ni okey, kalau katalah kita nak katalah awak nak letak 2 kan, 2 orang, 2 sprite ni. Yang satu ni awak jangan buang, letak 2. Okey, tak apalah, kita pakai je lah yang si kucing ni dengan AB. Kita buat AB ni, dia bercakap dengan kucing. Baik, katalah AB ni kecil kan, macam mana awak nak besarkan dia? Dekat ruang ni, awak ada nampak kan X, Y, size. Kat sini ada size 100. Kalau cikgu nak besarkan sikit, cikgu tukarlah. Cikgu letaklah 150. Tengok AB tu akan besar. Itu kucing. Ini tadi kucing. Awak kena klik dekat AB. Jadi awak adjust dekat sini. Cikgu letak AB 200. Nampak tak? Dia jadi besar, tapi besar sangat. Okey, katalah cikgu kurangkan 160 lah. Nampak? Yang kucing ni, cikgu kecilkan sikit. Okay, nampak? So, kalau katalah direction, awak nak tukar, si AB ni nak menghadap kat kucing ni, pergi dekat direction ni. Direction ni awak tukar. Kat mana kedudukan dia? Cuba tarik. Sekejap. Kita gerakkan dekat sini. Y tu. Kalau katalah 30 ke atas. Oh ni, patah balik pula. Dia ada adjust dia. Maksudnya kalau awak nak pusing, awak kena pusing terbalik. Dia tadi ikut arah jam kan? Jadi kita nak pusing, kena letak negatif. Boleh faham tak? Boleh dapat tak yang ni? Kalau dia nak terbalik ke kanan, okey, kena ambil negatif. Kalau nak menghadap ke kanan, awak ambil letak dia positif. Tapi kalau nak ke kiri, pastikan arah dia naik ke atas, dia akan jadi negatif.
Okay. Baik. Ni kita dah. Sekarang kita tukar pula backdrop belakang. Kita nak letakkan backdrop. Nak letak kat mana? Suasana kat mana kita nak buat? Kat mana yang sesuai? Katalah dekat ni lah kot tree ni. Kat sini kan? Okay. So awak tentukan. Baru kita boleh masukkan. Kita tengok yang ni. Okay, mula-mula masukkan event. Kalau awak ada PC seronok kan? Kat sekolah boleh buat ni. Tapi ni cikgu pula yang kena tunjuk. Tapi nak buat macam mana dah tak boleh jumpa. Okay. Tarik. Lepas tu awak masukkan motion. Set X to negative 100. Ambil motion. Mana set? Okay, ni set X tu. Yang ni awak tukar kepada, kita ambil set X dan set Y terus. Yang X kepada negatif 100. Ada nak tanya ke? Nak tanya je. Ni kosong. Okay, lepas tu dia kata apa? Control. Pergi kat control. Repeat. Masuk dekat bawah dia. Dia kata repeat berapa? 8. Okay, move 100 step. Maksudnya dia suruh gerakkan. Pergi dekat. Kita nak ambil move. Kita kena pergi dekat motion. Mula-mula awak macam keliru sikit tau. Tapi nanti bila awak dah ikut je kan dah lama awak dah tahu dah kat mana nak ambil. Move. 10 step. Lepas tu kita kena wait 1 second. Wait dekat control. Kita masuk kat bawah dia. Wait 1 second. Lepas tu pergi balik dekat loops. Ambil next costume. Next costume. Okay, move 10 step. Move 10 step. Pergi dekat motion. Mana move. Okay, move 10 step. Okay, ini baik, ini satu. Cuba kita tengok apa jadi dekat ni. Ini cikgu klik. Ni yang untuk, tadi cikgu klik tu untuk kucing ni tau. Maksudnya kalau cikgu klik dekat sprite ni, jadi arahan ni untuk kucing ni. Baik, tengok apa jadi kat kucing ni. Nampak tak? Nampak dia bergerak. Jadi daripada sini, sebab tadi dia kata set negatif 100, lepas tu dia repeat 8 kali. Maknanya dia gerak tu kalau awak nak dia gerak banyak kali, repeat 8 lah. Kalau nak repeat 10 kali, ikutlah berapa kali nak repeat, lepas tu dia move 10 langkah kan. Kita tengok sekali lagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nampak? Itu pergerakan dia yang dia repeat 8 kali tu. Okay, dia bergerak ke depan, lepas tu 10 step. Lepas tu yang ni, yang kedua dia kata masukkan gelung kawalan. Tadi tu mula-mula kita pakai yang lain. Sekarang ni dia kata masukkan pula berlaku jika tersentuh girl 7. Jadi cikgu ni tadi kita dah masukkan siap-siap kan, si AB ni. Klik dekat AB ni pula untuk buat arahan untuk dia. Okay.
Jadi kita masukkan control. Pergi dekat if. Ni. If then. Tapi awak kena masukkan juga yang ni dia sama tau. Yang ni dia sama. Dia tak ada pergi dekat AB dulu. Okay, ni salah. Dia masih lagi pada kucing. Arahan ni masih lagi pada kucing sebab awak tengok dekat yang masukkan gelung kawalan warna biru tu, when click dia sama. Dia continue masuk kat bawah je. Jadi kita tetap guna pakai yang kucing ni. Kita masukkan control. Ambil when if then ni, okay, kita sambung je dekat bawah ni. Lepas tu dia cakap apa? Sensing, pergi kat sensing. Kalau touching girl, sensing, touching. Okay, ambil yang ini. Touching ni, sebab mouse printer ni kita boleh tukar ni. Dia masuk dekat dalam ni. Okay, ini kita tukar kepada AB. Dia ikut. Kalau katalah dalam ni awak letak, dia dah kenal lah dalam ni ada AB. So kita tukar pada AB. AB. Ada yang masuk lagi ke? Nanti tolong ya. Tolong tu. Lepas tu dia suruh ambil broadcast event. Kita pergi dekat event. Okay, masukkan broadcast. Broadcast. Lepas tu dia akan, apa dia cakap? Bila broadcast, dia akan loops, pergi say. Loops. Maksudnya bila dia touch, dia akan sebut. Dia akan sebut. Say, maafkan saya. So hello ni kita tukar kepada, awak type lah. Awak boleh lah guna perkataan apa-apa pun awak nak cakap. Maafkan saya. Okay, for 2 second. Baik. Cuba kita tengok apa jadi kat dia. Okay, tengok ni. Nampak tak? Dia nampak tak? Dia keluar dalam macam tu. Okay. Jadi, nak ke cikgu teruskan sampai habis? Sama je, cikgu nak bagi awak peluang untuk cuba buat. Sekarang ni cikgu nak ulang balik sebenarnya saya nak, semua orang saya nak bagi peluang untuk buat. Tapi cikgu tahu ada yang tak ada PC dan komputer kan, tak ada PC dan laptop. Jadi cikgu nak buat kumpulan. Tadi cikgu dah bagi tahu. Dalam satu kumpulan kalau boleh paling maksimum 5 orang lah. Kalau awak nak buat berdua ke tak kisah tak apa. Tapi kalau boleh ada kumpulan ni, orang yang ada PC dia akan buat benda ni dan dia akan screenshot hantar dalam grup tu. Tapi ahli yang lain dia kena fikirkan apa nak buat program apa, nak buat game apa, nak masukkan mana. Sebenarnya dia ada je dalam buku teks ni, awak boleh follow mana-mana ni. Kalau awak boleh tengok lagi, nanti untuk yang, sebab kita lepas ni dah tak ada belajar, memang kita akan guna Scratch ni sahaja sampai akhir tahun. Siapa yang dapat siapkan awal, dia akan kira projek dah siap lah, kita punya TMK. Awak boleh tengok muka surat 77, cuba tengok mengikut atau cara rama-rama, boleh buat yang kucing, muka surat 78, untuk burung 79. Cikgu nak awak cuba buat yang ini, 3 ni. Ini adalah panduan. Kalau awak nak buat yang awak punya sendiri, lagi bagus. Siapa yang buat sendiri kan, kalau awak hantar ke cikgu, cikgu terus bagi dia punya PBD 6. Sebab awak berjaya buat sendiri, awak punya program,
dengan rujuk apa yang cikgu bagi dan awak hantar. Kalau cikgu awak share kat cikgu dan cikgu tengok benda tu berjaya, cikgu terus bagi awak punya PBD untuk TMK 6. Okay, boleh faham tak? Ada masalah ke? Ada masalah ke nak wujudkan ni grup? Tak ada. Okay, cikgu harap awak boleh buat tapi bila awak buat grup tu, cikgu nak ulang, saya nak awak mesti masukkan cikgu dalam kumpulan awak. Sebab cikgu nak tengok perkembangan. Kalau awak ada masalah, awak terus tanya cikgu. Boleh tak? Awak boleh buat yang selesa yang mana? Nak guna WhatsApp ke Telegram. Tapi sebenarnya kalau awak pakai Telegram, lagi bagus sebab Telegram awak nak share apa-apa dalam tu, dia tak ada limit untuk nak upload gambar ke, semua orang senang. Kalau WhatsApp, kadang-kadang video awak tak boleh nak masuk. Jadi cikgu cadangkan lebih baik pakai Telegram. Adakah kawan-kawan yang memang tak masuk dalam grup ni? Ada tak kawan-kawan yang tercicir tak masuk dalam grup PDPR? Ada tak yang tahu? Ada cikgu. 6 UKM semua dalam tu ada ke? Kawan-kawan awak ada ke? Ada. 6 UTM? Tak ada cikgu, satu orang. Tak ada? Tak ada orang? Satu orang. Oh, tak ada satu orang. Siapa tu? Awak boleh kenal pasti ke? Nama dia tak tahu cikgu. 6 USM semua ada? Nanti cikgu akan tengoklah. Tapi kalau boleh, cikgu tak nak tentukan kumpulan. Awak sendiri yang bincang dengan awak-awak sendiri. Bila dah bincang, lepas tu awak buat grup, invite saya masuk dalam grup tu. Boleh? Boleh. Boleh cikgu. Awak tahu kan saya punya Telegram kan? Tahu cikgu. Awak nak buat kumpulan ikut kelas ke atau bebas? Boleh Arisa, individu boleh. Nak bebas? Okey, tak apa. Sebab bila time pandemik ni, cikgu tak tahu kadang-kadang bila dalam grup, dalam kelas mungkin rumah awak jauh-jauh kan. Ada yang rumah dekat. Cikgu bukan suruh awak pergi berkumpul tau. Kalau boleh, buat secara online je. Sebab kita ni kalau boleh jarakkan, jangan jumpa orang lah. Kita tak tahu. Jadi, walau macam mana pun bincang dalam kumpulan je. Dalam kumpulan tu cikgu tak kisah. Awak tak payah nak formal. Walaupun cikgu ada dalam tu, korang nak berbincang cakap aku kau pun cikgu tak kisah. Cikgu cuma wujud dalam tu nak tengok perkembangan awak je. Jadi tak payah nak segan-segan, be yourself. Jadi diri awak. Cuma jangan tak sopan lah. Tak usahlah memaki-maki kawan kau dalam tu pula. Jadi cikgu cuma nak ada dalam tu untuk tengok perkembangan awak. Kalau awak nak tanya, awak boleh terus tanya saya. Okey, jadi awak faham maksudnya sekarang kita TMK dah tak ada lagi belajar, semuanya atas on yourself untuk buat projek ni. Kita kena siapkan projek ni sampai habis. Boleh? Baik cikgu. Okay, ada apa-apa masalah tak? No problem. No. Nanti kalau awak, saya akan bagi masa 2 minggu, awak fikir-fikir siapa kumpulan, fikir kumpulan dulu. Nanti minggu depan RBT kan, cikgu tak ada tapi cikgu akan bagikan link untuk awak masukkan nama siapa ahli awak. Kalau awak seorang, awak letak nama awak seorang. Boleh? Boleh. Okay. Ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada cikgu. Okay, very good. Tak ada apa-apa nak tanya. Jadi Cikgu. ya? Apps apa tu? Apps apa tu cikgu guna tu? Oh, Scratch. Tadi awak tak ada Scratch. Tadi aku baru masuk. Oh, Scratch. Tak apa, cikgu rakam video ni. Nanti cikgu akan masukkan dalam grup. Awak tengok balik. Saya pernah use cikgu Scratch. Dia Scratch, dia senang. Awak pergi je dekat mana-mana laman web, pergi dekat sama ada Google ataupun Yahoo, awak type saja Scratch. Lepas tu dekat link, dekat dalam message tu cikgu ada bagi nama dia scratch.mich.edu tu. Awak klik, awak boleh terus masuk. Tapi kalau awak nak simpan hasil kerja awak kena login. Kalau awak tak login, apa yang awak buat hilang. Awak tak boleh save. Dia login, dia tak perlukan apa-apa pun, email. Kalau boleh, awak semua hafal tak email MOE awak? Ada tak? Hafal.
Tolong ingat ya, email yang MUI jangan pakai, kalau boleh jangan pakai email parent sebab nanti sekolah mendengar awak nak guna email tu awak akan guna dengan password awak tu awak akan bawa sampai sekolah menengah. Faham ya?